Saya rasa macam saya tuan-tuan dah ada dengar dalam kuliah-kuliah saya yang lain. Ini masalah kalimah Allah ni, dia tanya. Saya nak ringkas. Hari ni pula orang kata siapa yang kata Kristian boleh guna kalimah Allah, jadi murtad pula. Kalau ia pun. Tuan-tuan, saya nak ringkaskan, tak mau panjang pasal ini, saya jawab banyak kali jadi lenguh mulut dah jawab. Pertama, sebelum kita nak bincang Bible tak Bible ni, simple lah. Bila orang Kristian ni pergi sebut Al-Masih anak Allah, bila? Kemarin dulu ke? Mula dengan geng Penang tu ke? Ataupun dah lama? Bila? Quran kata, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Kata orang Yahudi, Uzair anak Allah. Bukan anak Rob. Bukan son of God, son of Allah. Kata orang Yahudi, Uzair anak Allah. Kata orang Kristian, Al-Masih anak Allah. Artinya, kemudian Quran jawab mereka. Mereka kata sejak dulu ke? Sebelum Nabi Mai kata dah. Cuma saya nak tanya, ada tak Yahudi dan Kristian di Madinah? Ada tak? Mereka hidup tak? Nabi benarkan tak mereka hidup? Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu salasah. Kufurlah orang yang menyatakan Allah tiga daripada yang tiga. Dia kata bila? Dulu ke? Bila? Sebab tu mereka dinamakan Ahlul Kitab. Musyrikin, orang yang mensyirikkan Allah. Sebab apa dia syirik? Karena dia kata di samping Allah, beside Allah, there is another God. Di samping Allah ada Tuhan yang lain. Maka dia dinamakan dengan musyrikin. Kalau dia tak percaya langsung Allah, yang tu nama etis. Sebab tu, belum ni, jangan keluar lagi, dengar pergi habis tu. Dah tak ada keluar saya saja. Provokasi pilihan raya. Kita, sebab itu, Dr. Qaradawi, apabila dia bercakap hal ni, dia heran. Dia kata macam mana? Tak boleh. Allah sebut, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan, bukan Rabbul Muslimin. Tuhan orang Islam. Tuhan. Tuan-tuan kalau pergi ke negara Arab, tuan-tuan tengok Bible dia. Memang Allah. Bukan mula kemarin dulu. Sebelum Nabi lagi. Kalau tuan-tuan jumpa Kristian Arab, Daud, Ibrahim, Sulaiman, Alhamdulillah dia sebut. Okey, itu adalah realiti. Orang kata keliru. Yang keliru tu tak jelas akidah ya. Takkan akidah taslis, Trinity. Memang kalau nak kira, memang ada keliru. Bukan kata nama Allah dalam Bible, nama Nabi. Orang kata Nabi tak apa, Allah yang tak boleh. Nabi mempercayai para rasul rukun iman juga tahu. Tak, kami tak masuk. Tu hang punya masalah. Tapi nama mereka ada. Saya bukan bela mereka, saya tak bela. Tuan-tuan dengar. Saya nak cerita itu adalah realitinya. Quran, sebab tu Quran sebut. Allah kata, fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian menyatakan ini daripada Allah. Siapa dia tu? Yahudi dan Nasrani. Celakalah apa yang mereka tulis dan celakalah apa yang mereka kerjakan. Bukan ini daripada Tuhan, ini daripada mereka kata sejak zaman Nabi. Tapi mereka hidup dalam masyarakat. Tapi itu adalah theologian, dialog dalam Quran. Dialog teologi, dialog akidah dalam Quran.
Maka berlaku dialog dalam Quran. Quran jawab akidah mereka. Banyak lagi. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam Quran kata, Allah kata, wala in sa'altahum man nazala minas sama'i ma'a fa ahyal ar min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Jika ditanya mereka, siapa yang menurunkan hujan daripada langit dan menghidupkan bumi setelah mati, tanya musyrikin, la yaqulunna, mereka akan menyatakan Allah. Quran kata apa? Tangkap mereka. Quran kata apa? Nak qul alhamdulillah, kata alhamdulillah, mengaku no. Tetapi kebanyakan mereka tidak berakal. Sebab tu mereka musyrik, kerana mereka percaya ada Allah tapi pergi tambah. Allah hendaklah merujuk kepada supreme being, bukan merujuk kepada idols. Allah itu merujuk kepada zat Tuhan, the essence of God, zat Tuhan, merujuk kepada supreme being. Allah itu yang mereka kata, dan itu pun yang mereka, dan mereka musyrik. Nabi SAW dalam hadis Bukhari, dia buat perjanjian dengan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr, dia wakil musyrikin, buat perjanjian Hudaibiyah. Ali tulis. Bila nak tulis, Nabi kata tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail wakil musyrikin kata, nahnu la nadri ma Bismillahirrahmanirrahim. Kami tak tahu apa dia ni Ar-Rahman Rahim ni. Tulis Bismikallahumma, tulis dengan namamu ya Allah. Suhail minta. Pasal dia punya Quraisy, semua yang tu dia tulis. Dia perjanjian dia Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Ali tak mau padam. Nabi kata, Ali tulis. Dalam riwayat Ali tak mau. Lah kali sebahagian riwayat kata, Nabi tanya Ali, yang mana Ar-Rahman Ar-Rahim? Nabi padam. Nabi terima hak dia tulis. Perjanjian kan? Perjanjian. Okey. Itulah apa yang dimaksudkan, bukan ulama Malaysia. Ulama dunia dah respon kes ni, kata memang boleh disujud orang bukan Muslim nak panggil Allah. Tuan-tuan dengar bagi habis. Jangan kita habis. So, kalaulah sekiranya kita tengok satu orang bukan Muslim kata, hari ini Tuhan Allah bagi turun hujan, janganlah kita pergi buat laporan supaya dia ditangkap. Tak payahlah kata, tak boleh, ni nama khas kami saja. Kau kena cakap, hari ini Tok Kong bagi turun hujan. Boleh kita bagi dia betul, kita bagi dia sesat lagi. Dia main melawat kita, may Allah bless you. Oi, dia kata jangan duk kata benda ni, sebut nama Tuhan hang. Tak betul. Dia dah sebut betul dah, kita nak bagi salah pula. Dan saya sebut, kalau langsung non-Muslim tak boleh sebut, secara praktiknya, secara nas, setelah nas, kita dalam negara kita, lagu-lagu negeri ada nama Allah. Takkan bila sampai tang lagu tu, marilah kita menyanyi, kan kita dulu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang salam apa? Salam satu Malaysia. Banyak agak. Salam petang, salam Isnin, salam Rabu, salam petang Rabu, salam pukul 12, esok tambahlah semua apa. Okey. Kita takkan nak kata kita akan menyanyi lagu negeri, lagu Penang tak ada masalah. Lagu negeri, dan kepada yang Muslim menyebut Allah, pada yang bukan Muslim hendaklah di tempat Allah tu menyebut nama Tuhan masing-masing. Macam tu. Okey. Bila kita tahu hal ini, secara basically-nya mereka boleh, kalau mereka merujuk kepada Tuhan yang supreme being. Kita mungkin takut sekali dia ambil nama tu, dia pergi buah pahat kat Batu Cave pula. Kita kata yang tu tidak merujuk kepada supreme being. Yang tu boleh ada garis panduan. Okey. Sekarang kepada siapa dia nak bubuh dalam Bible? Sana God. Kenapa nak terjemah Allah? God Tuhan lah. Patutnya kalau, okey, kita mungkin fikir pelik sikit, macam ada hidden agenda. Betul tak? Tapi boleh tak kerajaan buat satu peraturan, walaupun boleh, tapi di Malaysia oleh kerana ada keadaan tertentu, negeri ni tak mau benarkan. Itu undang-undang kerajaan, tak apa, buatlah. Tapi jangan kata agama tak benarkan. Tuan-tuan faham tak? Kata keadaan kita tak mau tension.
Lalu kita tak benarkan. Jangan kata siapa yang benarkan murtad. Kalau macam tu murtad habis geng hampa juga di Sabah dengan Sarawak. Kerana dah guna lama dah. Sabah dengan Sarawak, Bible, Melayu, mereka memang Allah. Bila bertanya, sana tak apa, boleh, sana tak ada masalah. Apa dua hukum? Sebab tu saya kata, hujah dengan ilmiah, kata macam ni, dari segi agama memang boleh. Tapi oleh kerana di Malaysia ni akan timbul keadaan keliru dan keadaan huru-hara dan orang akan tak puas hati, kerajaan buat peraturan, kerajaan tak ada masalah. Siang hari, matahari panas, terang terik benderang, disuruh kita pasang lampu motor, kita pasang je nak. Pasal itu peraturan. Kereta kita beli 260, dia kata bayar 110, kita patuh 110, tak apa. Walaupun kereta kita beli. Kerajaan memang ada hak. Orang tanya saya, habis tu mana satu nak patuh hukum Tuhan? Government ada hak apabila dia rasa benda tu termasuk dalam siasat syariah. Saya buat satu contoh untuk mudah faham. Kita semua tahu, semayang duha hukumnya apa? Sunat. Kita kerja pegawai kerajaan apa semua, time dia kerja, time semayang time kita jaga kaunter, dia pejabat kita hilang. Buah kita tanya pergi mana? Pergi semayang duha, sampai sunat pun tak erti. Kita pergi bubur kat dia. Buat tak marah dah. Pejabat ni aku tak bagi orang semayang duha. Bukan dia tentang kalau dia kata pasal apa? Pasal kalau hampa semayang duha, orang main ni tak ada. Hampa kerja time ni, time bekerja. Semayang duha sunat. Yang ni gaji hampa makan dengan aku. Boleh tak dia buat peraturan? Boleh. Boleh. Tapi kalau dia kata semayang duha ni aku main repek. Yang tu tak boleh. Semayang duha ni agama tak bagi. Tu tak boleh lah. Hang tak mau, hang kata hang tak boleh sebab hang pekerja aku. Kalau hang tak mau, hang nak semayang juga, hang jangan kerja dengan aku. Kerana ada satu keadaan yang mungkin kalau kerajaan boleh justifikan, mereka tak boleh. Kita boleh accept lah. Tapi bila orang kata benda ni agama tak boleh, seakan-akan dunia semua salah, tinggal Malaysia betul. Jadi kalau tuan-tuan tengok Rahmat Syami kata, Pak Macam Haji sudah sihat, oh Haji bagus, banyak doa sama Tuhan Allah. Rahmat Syami hanya nak cakap macam ni, hang sebut balik nama Tuhan hang. Nak kata itu kat dia. Kita pelik, saya tak apa, tak. Jangan kita buat benda yang kita nampak macam tak apa cerdik kan. Banyak uniform kita, topi ada Allah Muhammad, polis, tentera. Non-Muslim pun pakai. Non-Muslim pakai, bertulis tu non-Muslim pakai. So kita kadang-kadang habaq betul-betul. Memang boleh dari segi Islam, tapi di Malaysia keadaan tak mengizinkan. Kenapa bagi? Patut argue lah di parlimen. Kenapa? Tak apalah. Jangan pergi kata, macam setengah orang kata, tak boleh non-Muslim masuk masjid. Dia apa heran? Kapet dia pasang, kubah dia pasang, bumbung cat dia buat, habis siap pasang, haram masuk. Jadi orang bukan Islam lagi pening lah dengan Islam.